Mas pakai yang mana tu mic ni? Lalu cubaan. Ini kena pakai cepat kot. Ni yang dalam Tadi Dewan ni. punya. Kalau ini kita pakai yang ni. Tak ni pakai mic ni. Subhanallah, subhanallah. Tak ada. Mas, mic dah on belum? Tak ada. Hello cubaan. Pakai ni. Hello cubaan. Pakai yang kena pakai akak kena pakai yang ni. Ini yang Wah, akak nak yang cakap, ni, akak nak cakap pakai ni. Sekejap. yang cak. Akak nak pakai telinga boleh ke? Sekejap. Hello cubaan. Hello cubaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Puan Norma selaku Ketua Muslimah dan Barisan AJK, yang kita raikan Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin serta Muslimah Fasa 1M dan persekitaran Bandar Tasik Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan kesyukuran kehadirat Allah kerana kita dapat lagi bersama-sama untuk mendengar kuliah duha bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin hari ini. Baik, untuk makluman hadirin sekalian, jemputan asal untuk Ustazah sebenarnya pada 29 hari bulan 3 2020. Betul Ustazah? Betul. Okey. Jadi kita dah tertangguh sebab 18 hari bulan 3 tu telah diumumkan PKP. Jadi hari ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama dengan Ustazah. 2 tahun ni Ustazah. Betul. Okay. Punya lamanya. 2 tahun. Okey. Baik, hari ini tajuk yang diberikan ialah ajaibnya doa. Betul. Baik, sebelum saya serahkan majlis kepada Ustazah, lebih dulu saya bacakan sedikit tentang biografi dan biodata Ustazah. Dia merupakan pendakwa, penceramah bebas, motivator, penulis, eksekutif kanan zakat PPZ Mawi. Pengalaman beliau iaitu selaku eksekutif kanan zakat PPZ Mawi, panel jemputan di TV, Al-Hijrah, Astro, TV3 dan RTM ya, dan sekarang Hakim pun ada rasa. Okey, kita dapat tengok Ustazah kat program-program TV. Kemudian pengisi slot di Radio Salam FM, National FM, KL FM dan jemputan Hakim FM. Beliau juga sebagai pensyarah jemputan Al-Baghdadi. Ustazah juga merupakan pengarah urusan di RL Consultation. Okey, yang ini kalau yang nak kenal dengan Ustazah lah. Beliau telah berkahwin, anak 2 orang dan bakal 3 orang Ustazah. Ada Ustazah? 2 orang masuk 3. Baru nak masuk. Baru nak masuk 3. 3 ni insya-Allah. Insya-Allah girl. Insya-Allah. Kemudian berasal dari Johor, jadi Ting. Johor kat mana Ustazah? Pontian. Pontian sama. Oh iya ke orang kampung? Terima kasih. Okey, kemudian menetap di Maluri Kuala Lumpur. Betul. Pendidikan Ustazah Ijazah Sarjana Muda Syariah Islamiyah. Terima kasih. Okey, Ustazah ada juga MB, nanti boleh share dan boleh like kat Ustazah. Okey. Betul. Baik, tanpa membuang masa, saya serahkan majlis kepada Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin dengan tajuk kuliah doa kita ini hari ini adalah ajaibnya doa. Silakan Ustazah. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Salina. Dah lah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Dah sarapan dah?
Alhamdulillah. Dengar suara tu macam dah sarapan lah. Dia bunyi dah sarapan dengan belum sarapan lain sikit ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Normas selaku pengerusi kuliah ataupun kita kata surau muslimat yang sama-sama berusaha untuk menjayakan majlis kuliah duha perdana pada pagi ini. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu taala, insya-Allah kita mulakan dahulu dengan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya tadi pasang ni dulu sebab kita dekat dengan Maulid Rasul kan. Ada tak kat rumah benda ni? Ada kan? So kalau kita nak menghidupkan suasana Maulidur Rasul, antaranya dalam majlis ilmu digalakkan untuk kita berwangi-wangian lah tempat tu. So boleh pasang, boleh apa? Hidupkan macam ni. Ni lighter. Lighter zaman sekarang kan. Lighter pun canggih. Lighter, lepas tu hidupkan je ke arang dia. Dia ada arang. Lepas tu dia ada kayu ud. Pernah dengar ud? Ud tu yang wangi tu. So kayu tu yang wangi. So kayu tu bila dibakar, dia akan keluar bau wangi. So kalau ibu-ibu tengok majlis-majlis para ulama, dia ada asap-asap tu kan. Asap tu bukannya asap kemenyan. Dia macam pula bau kemenyan ni bau kayu ud. Yang ini nama dia raudah. Dia bau raudah ibu-ibu. Dia ada macam-macam bau lah. Ni antara bau wangi kan. Lagi-lagi kita dekat dalam aircon, dia akan kuatlah bau dia. So tadi ukir aircon ni kuat sangat agaknya. Dia tak berapa. Dia hilang dah dia punya asap dia tu. Okey, so kita selawat ibu-ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bila kita pakai minyak wangi selawat, kita bau wangi selawat. Kalau zaman dulu dia kata bau wangi dia kan selisih dekat 44. Lain macam ibu-ibu ya, kita punya adat tu. Jadi insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini, saya menunggu-nunggu ni tarikh hari ni. Tak sabar nak bersama dengan Muslimat Fasal 1 Madang Tasik Kesuma, masya-Allah, surah At-Taqwa yang saya rasa sangat dekat, rasa jiwa kita, rasa hati kita sangat dekat, dan nak bincang sama-sama insya-Allah pada pagi ini dalam raudah ataupun majlis ilmu Taman Syurga ini. Satu tajuk yang sangat-sangat orang suka. Orang suka cerita pasal benda-benda pelik. Masa saya kecil-kecil, buku yang laku, nama majalah tu Mastika. Sempat dibaca ibu-ibu kan. Apa lagi? Cerita apa? Benar tapi pelik. Kecil je dia punya majalah dia kan. Laku sungguh lah. Sekarang tak ada dah. Memang laku sungguh. Apa dia punya perkara yang menyebabkan kita baca? Cerita pelik tu lah. Cerita ajaib tu. Apa kacang ajaib ya? Cerita kacang ajaib dan sebagainya. Cerita pelik ni orang suka. Orang nak mati kan. Dia nak mati tu orang dah tahu dah mati tu memang pasti. Tapi orang suka cerita yang dekat dengan mati tu. Masa dia buang tebiat tu kan. Sebelum dia ni, dia minta maaf dulu kat saya kan. Orang suka yang tu. Nak kata jiwa kita menyukai sesuatu yang bukan biasa, tapi sesuatu yang datang dalam keadaan luar biasa. Jadi sempena itu ibu-ibu, saya mengambil tajuk ajaibnya. Apa yang luar biasa, yang kalau kita sebut doa ni, setiap hari dah baca doa. Bangun tidur baca doa, keluar rumah baca doa, nak makan baca doa. Tapi kita nak tahu tang mana yang ajaibnya. Satu perkataan yang kita pinjam, orang Melayu pinjam dari bahasa Arab. Ajaib.
iaitu jamak kepada ajib. Ain, jim, ya, ba, ibu-ibu. Maklumlah saya kahwin dengan orang Arab. Jadi kita ambil bahasa Arab sikit-sikit ibu-ibu. Jadi yang orang Melayu sebut tu ajaib tu ialah jamak. Ajib, ain, jim, ya, ba itu satu. Maksudnya kalau ajib dia apa orang kata satu keajaiban. Tapi kalau keajaiban plural ataupun banyak, maka dia menjadi ajaib. Tapi kita dah jadi ajaib dah. Ain tu al-maklum lah orang Melayu kan. Dia dah ringan sikit kan. Ain dah jadi A dah. Jadi alif. Tapi sebenarnya ain. Ya, sepatutnya ain. Ain. Sepatutnya dalam bahasa Melayu dia kena bezakan ain dengan alif. Patut ain kena ada apostrofi lah. Ya, supaya bezakan antara contoh orang nama Akil. Ain ke alif? Biasa kita buat A kan. Boleh jadi akil ataupun akil. Kalau akil kita sebut akil, orang yang makan. Pandai dengar juga ada cikgu-cikgu bahasa Arab kot ni. Akil. Jadi apa? Pemakan ibu-ibu. Tu lah gemuk ya. Setiap hari cakap pemakan dia. Akil, orang yang memakan. Fa'il, isim fa'il, iaitu orang yang pemakan, suka makan. Pantang nampak kan? Pantang nampak makan saja. Tapi niat kita masa kita cari nama akil, iaitu orang yang berakal. Akal kan ain qaf lam. So jadi orang yang cerdik lah. Orang yang punya wawasan, dia punya akal dia cerdas. Itu maksud kita. Ini salah satu daripada bahasa Arab lah. Ala kulli hal, ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ajaibnya ataupun ajaibnya doa. Doa sesuatu yang sangat dekat di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Suatu ibadah yang merupakan doa muhul ibadah. Doa ni apa? Dia adalah otak central, Swiss, muh duduk dekat atas. Muh dia yang akal kita yang kontrol. Kaki nak pergi mana, tangan nak pergi mana, Swissnya duduk dekat atas. Kalau komputer, apa dia punya akal dia? PC lah kot apa motherboard dia, apa orang kata ya. So tu dia punya akal dia. Dalam ibadah kita, ibadah ni pelbagai ibu-ibu. Ada ibadah duit, ada ibadah hati, ada ibadah jasad, ada ibadah lidah, ada ibadah mata, semua ibadah. Tapi apa dia punya central je ibadah ini? Ialah doa. Doa adalah otak sentral kepada ibadah, yang mana dia merupakan suatu doa ataupun suatu ibadah yang menjadi ketua kepada semua ibadah. Dalam solat kita, solat yang tiang agama, solat yang merupakan ibadah raisul ibadah, ketua, penghulu kepada ibadah. Apa maksud solat ibu-ibu? Apa maksud solat? Allah, ustazah 60 tahun dah solat. Lupa pula nak tanya dekat ustaz dengan ustazah ya. Apa maksud solat? Rasa-rasa lah ibu-ibu. Maksud solat adalah maksud solat sembahyang. Itu terjemah bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Rasa-rasa mengabdikan diri pada Allah. Dia betul dah falsafah dah tu ya. Ni orang-orang pasal satu ni lain macam ni. Okay, tapi tak apa, bagus cantik lagi ibu-ibu. Betul akak kita. Saya tadi nampak akak first macam pernah tengok. Rasa akak pernah pergi ni dekat masjid Mukhlisin ke? Tak pernah. Kat alam roh lah tu. Betul. Tahniah, alhamdulillah, terima kasih kepada akak kita. Doa, solat maksud dia adalah doa. Maksud bahasa. Di sudut bahasa tu sebenarnya yang kita buat tu daripada takbiratul ihram sampailah salam, itu adalah doa. Dalam bahasa Melayu baru kita terjemahkan, iaitu
kita sedang meminta, memohon, apa lagi? Meminta, memohon, mendadah tangan, meminta daripada yang bawah kepada yang atas, daripada si kerdil kepada Allah yang maha kuasa. Itu maksud doa. Betul Ustazah, betul, daripada awal sampai akhir. Kemudian dalam ibadah yang kedua, kita ambil lah ibadah salat yang kalau ikut rukun Islam tu, yang pertama syahadah, yang kedua salat, yang ketiga zakat. Zakat juga ibu-ibu, selepas kita orang menunaikan zakat, apa Allah kata, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Allah kata, lepas dah mereka ni ambillah daripada mereka harta mereka, sebahagian pada harta mereka untuk menyucikan harta mereka, dan doakan, wasalli alaihim, doa untuk mereka. Kenapa? Doa yang kamu baca itu sakanalahum, akan menenangkan mereka. Memang lain macam kita dah tunai zakat dah ni, tapi Allah suruh apa? Lepas tunai zakat, bacakan doa untuk mereka supaya harta mereka itu berkat, diganti Allah dengan lebih banyak. Pun doa juga. Pergi seterusnya. Lepas pada zakat, ibu-ibu, apa ibadahnya? Puasa. Apa ada dalam puasa? Antara suatu kelebihan orang yang berpuasa ialah doanya tidak ditolak. Orang puasa ni yang paling special itulah dia. Sebab tu kita nak buka puasa, ambil masa, dah siap masak-masak, campak-campak dekat dapur tu, kuih goreng ke, nasi goreng ke kan. Lepas tu duduk sekejap, angkat tangan. Buat apa? Waktu itu adalah waktu mustajab. Sangat mustajab. Doa daripada mulut orang yang berpuasa. Subhanallah. Doa juga. Baik, kita pergi seterusnya. Yang kelima, rukun haji. Apa kemuncak haji, ibu-ibu, dalam rukun haji? Para hajar dipersilakan, sila menjawab. Dah banyak kali ikut kursus haji ni. Apa dia punya maksimum dia? Haji, kemuncak haji adalah Arafah, betul. Alhamdulillah. Arafah adalah kemuncak haji. Baik, dalam kemuncak haji itu, apa yang dituntut untuk orang yang sedang menunaikan haji? Jangan kita kat Malaysia. Kita kat Malaysia dituntut untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah itu. Tapi berdoa. Tak suruh puasa, tak suruh juga sedekah atas Jabal Arafah tu, tak. Tapi suruh doa. Allahu Akbar. Dahlah di antara ibadah yang banyak tadi, Allah naikkan 5, iaitu ibadah yang menjadi asas, fundamental, yang menjadi tapak binaan, iaitu rukun Islam. Dalam rukun Islam itu semua terkandung doa. Semua dikaitkan dengan doa. Betapa untungnya seseorang yang tak pernah tinggal dalam hidupnya memohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu nampak macam dah insaf sangat ni. Dah insaf, kita habiskanlah ceramah kita, ibu-ibu. InsyaAllah kita bagi ruang ibu-ibu hujung nanti kalau nak tanya, boleh? Boleh ya. Jom kita sama-sama nak tengok ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ada apps Quran ataupun nak buka kat Google, surah Al-Baqarah ayat 186. 186 surah Al-Baqarah. Okey, kita mengambil daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Kita nak tengok apa yang specialnya, apa yang ajaibnya doa ini. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu-ibu nak baca sama-sama? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Kita minta kalau ada yang ada terjemah, boleh bacakan salah seorang, volunteer. Sila kat kita. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya aku Allah sentiasa hadir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyambut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ibu-ibu, kita sama-sama tengok dahulu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan suatu specialnya ayat ini berbanding dengan ayat-ayat sa'al ataupun ayat-ayat pertanyaan. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ayat berkaitan dengan yas'alunaka, yas'alunaka, iaitu mereka bertanya kepada kamu, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka yakni orang-orang yang duduk di sekeliling Nabi bertanya kepada Rasul tentang mahid, iaitu tentang haid. Kemudian banyak lagi ayat yas'alunaka 'anil tentang infak, kata kulil af. Allah sebut katakanlah infak itu ialah sesuatu yang lebihan lah. Apa yang kamu ada lebih daripada harta kamu baru kamu infakkan lah. Bukan infak sesuatu yang kita perlukan, tapi yang lebih daripada harta kita. Ini berbeza. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil anfal. Berbeza dengan wa idza sa'alaka. Perkataannya sa'al juga, iaitu apabila bertanya kepadamu. Bezanya ibu-ibu, tadi contoh kita ambil yas'alunaka 'anil mahid, Allah jawab apa? Qul huwa, iaitu katakanlah. Ada sebut kat situ kul. Kul tu katakanlah. Katakanlah dia, iaitu darah haid itu ialah adha, bahan kumuhan yang merupakan sesuatu yang memang patut keluarlah daripada tubuh badan kita. Dia bukan menunjukkan seseorang itu jijik ataupun hina. Dia sama macam air kencing. Dia sama macam lebihan-lebihan yang ada pada badan kita yang perlu dikeluarkan. Apa beza dia ibu-ibu? Ada kul huwa. Tetapi pada ayat ini, ayat 186 surah Al-Baqarah, tidak ada suatu perkataan kul pun di pertengahan di antara soalan itu. Wa idza sa'alaka, ka itu siapa ibu-ibu? Nabi Muhammad. Kalau nanti Allah kata ada mereka yang bertanyakan kepada kamu, sa'alaka, ka itu Nabi Muhammad, tentang apa? Ibadi anni, yang bertanyakan tentang aku, iaitu tentang Allah. Katakanlah kepadamu. Tak ada dikatakan kul huwa ke, kul anni ke, tak. Terus sahaja Allah sebut fa inni qarib. Fa inni qarib. Apa maksud qarib? Dekat. Macam kawan karib lah. Kawan karib tu maksudnya kawan yang rapat, kawan yang dekat. Jadi qarib itu dalam bahasa Arab yang bermaksud quruba, iaitu dekat. Qarib. Fa inni qarib. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku ini dekat. Nak tanya, bila kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu dekat, maka mintalah. Mintalah walau kamu berada di mana pun.
Tak semestinya doa ini mesti dilaksanakan dalam keadaan kita berwuduk. Tak sama kan macam solat? Solat kita kena wuduk dulu. Sebelum wuduk kena angkat dulu hadas kecil. Kalau istinja, kalau kita berhadas kecil, kena istinja dulu. Tahu istinja ibu-ibu? Bahasa orang Bandar Tasik Kusuma panggil apa istinja? Basuh-basuh. Formal betul dia punya bahasa dia. Kami panggil cebok. Senang kata. Kena cebok dulu. Tu kena ingat juga tu ibu-ibu. Kadang-kadang ada orang pergi, baru saya dapat soalan berkaitan dengan keputihan. Dia dah keluar keputihan, maksudnya ada mazi keluar, dia cecairlah keluar. Kemudian dia nak solat, dia tanggal kasut dalam dia, lepas tu dia ambil wuduk dan dia solat. Settle tak? Dia kena cebok dulu. Dia kena basuh dulu. Maksudnya bila sesuatu keluar daripada kubul dan dubur, sama ada kalau kita kata dia darah ke, ataupun dia keluar tu bentuk air ke, ataupun cecair ke, lendir dan sebagainya, yang perlu dilakukan, yang wajib ialah istinja, cebok. Lepas cebok baru dia make sure supaya suara dalam dia tidak ada bekas lah. Sebab apa? Mazi itu adalah najis. Baik, maksud kita nak kata bila seseorang tu nak solat, dia kena suci, dia kena bersih, dia tak membawa najis di dalam pakaian dia, baru dia boleh solat. Contoh kalau seseorang yang nak tunai haji, bukan senang kan, kena kumpul duit dulu. Lepas tu saya nak buat haji dekat Semenyih je lah. Kan, buat satu replika ni kan, waktu kita pusing lah kat sini, tak boleh. Syaratnya banyak, masanya kan, mesti Zulhijjah, tak boleh sepanjang tahun. Tempatnya mesti di sana, dekat sana pun mesti ada miqat, mesti ada cara-cara yang betul baru dikira sebagai haji. Tapi yang nak sebut doa ni ibu-ibu, doalah. Mana-mana. Kamu ada kat mana? Dekat tak dapat rezeki pergi Mekah, doa dekat rumah kamu. Dapat pergi masjid, doa. Tak dapat pergi masjid, tak apa. Duduk kat mana? Tengah pergi bawa anak-anak pergi berjalan, boleh doa. Pergi rumah anak, boleh doa? Boleh. Duduk kat mana pun doalah. Kenapa? Fa inni qarib. Kerana Allah itu dekat. Allah sangat dekat dengan kamu. Bila orang meletakkan syarat berdoa, doa mesti macam ni, mesti macam ni, mesti macam ni, akhirnya dia tak doa pun. Akhirnya dia rasa jauh doa ni. Sedangkan Allah sebut perkara pertama apabila Allah sebut tentang bila hamba-Mu bertanya kepadaku, apa yang Allah isytihar, yang pertama ialah kedekatan. Allah dengar. Tak perlu jerit, kan? Kadang kan ibu-ibu doa tu dia datang bukan dengan skrip doa. Skrip doa ni kan, Allahumma panjanglah kan, wahai Allah. Tapi dia datang, Allah kata spontan kadang-kadang tak keluar perkataan daripada mulut, tapi daripada hati. Adalah hati tu suara yang paling dalam. Suara yang bila kita masuk dalam air, kita nak bernafas, kita tak boleh buka mulut. Bila kita buka akan masuk air. Tapi masa tu kita minta, Allah selamatkan aku kan. Suara mana? Suara dalam hati tu. Tapi sangat dekat sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh memakbulkan ada orang datang memberikan pertolongan pada kita. Itulah fa inni qarib. Dia sangat dekat. Hatta kita tak lafazkan pun ibu-ibu, tapi Allah Maha mengetahui. Keadaan bagaimana kita nak doa pada Allah bila-bila sahaja. Rasa nak doa tengah kat dapur, ya Allah mudahkanlah urusan anak aku, betul tak? Doa, minta. Fa inni qarib. Allah nak bagi kita rasa satu keyakinan bahawa Allah sangat dekat dengan kita. Allah sangat-sangat mendengar apa sahaja yang kita minta dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ragu wahai hamba-Ku. Jangan rasa jauh wahai hamba-Ku.
yang menjadikan kita tak minta sebab kita letak di pertengahan di antara kita dan doa itu, kita dan Allah itu terlalu banyak sangat dia punya protokol dia. Tapi bab doa, protokol tu letak tepi. Protokol-protokol yang ada di dalam doa itu Allah buang sehingga meletakkan wahai hamba, mintalah. Maka jom kita tengok lagi ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, selepas Allah bagi tahu kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, lebih dekat daripada urat marih kita, Allah kata apa? Aku kabulkan. Ujibu, aku menjawab. Allah bagi dahulu sesuatu yang sebelum kita minta, Allah bagi dulu kepastian. Begini. Orang nak masuk periksa ibu-ibu, contohlah kita nak ambil periksa kereta ya. Debar dia macam mana? Tak boleh tidur. GPJ lah, al-maklum ibu-ibu. Ya Allah, tu aku rasa lebih besar pada SPM. Mak tu siap mandi ya. Kau kena mandi apa orang kata? Mandi apa? Mandi tolak bala. Mandi tolak bala, mandi bunga lah, macam-macam. Mak siap puasa kan? Sebab apa? Dah 3 kali dah Ustazah. Tak lulus. Kesian betul. Ibu-ibu memang sangat mencabar. Tapi kalau kita kata JPJ tu orang kita kenal. Allah dia kata, awak ke nak periksa esok? Tak apa. Nanti saya bagi lulus. Rasa-rasa boleh tidur? Senyum je. Orang lain semua kata kan, dia ni paling confident nampak kan? Rupanya kenal dah kan? Ibu-ibu saya nak bagi tahu, bila Allah jamin, ujibu, aku akan menjawab, aku akan memakbulkan. Apabila apa? Ujibu da'wat da'i. Apabila seorang da'i itu, iaitu fa'il kepada doa, sama perkataannya lah dal, ain, alif. Tapi orang yang berdoa ni dipanggil da'i. Si pendoa. So orang yang berdoa, si pendoa ini namanya da'i. Apabila seorang yang berdoa tadi itu meminta satu doa, pasti akan dijawab. Pasti akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepastian itu. Falyastajibu li. Maka ini syarat dia ibu-ibu. Bila jumpa perkataan fa dalam Al-Quran, fa dalam Al-Quran dia ada tanda. Nampak kan? Falyastajibu li, pada huruf fa itu digabungkan dengan yastajibu li. Dalam Quran banyaklah perkataan-perkataan yang mana bila Allah dah sebut, tiba-tiba Allah sebut fa. Fa ini maksudnya maka. Cikgu Salina cikgu apa? Cikgu subjek? Allah, patutlah. Dengan sains. Masya Allah. Fal yastajibu li dalam bahasa Melayu, bila maka tu maksudnya ada resolusi kot. Betul ya? Ada sesuatu tindakan yang kita kena buat. So habis dah cerita tentang apa tadi? Apabila Allah kata kepada Nabi SAW, ada orang datang kepada kau, tanya kepada kau tentang di manakah aku bagi tahu kepada hamba-Mu bahawa aku ni dekat. Okey? Kemudian Allah kata, aku akan menjawab satu jaminan daripada Allah apabila seorang hamba tadi, sebab dekatnya hamba dengan Allah, Allah akan kabulkan, akan perkenankan doa. Kemudian Allah nak suruh kita pula sebagai hamba. What should you do? Apa yang patut kamu lakukan? Falyastajibu. Iaitu suatu tindakan yang perlu kita buat. Yastajibu, kita sahutlah seruan Allah. Kita buatlah, turutilah apa yang Allah suruh buat. Maka ibu-ibu di sini, suatu perkara yang sangat-sangat ajaib pada doa. Walaupun doa itu Allah bagi tiada kita kata apa? Perantaraan ya, di antara hamba dengan pencipta.
Walaupun jaminan daripada Allah, setiap doa kamu akan aku makbulkan. Tapi ajaibnya Allah kata falyastajibu li. Kamu kena turuti dahulu apa aku suruh. Apa dia punya cerita ibu-ibu? Pernah dengar seorang lelaki, dia ni musafir. So satu, musafir adalah doa, antara syarat doa yang mustajab oleh Allah. Dia musafir dalam keadaan kusut masai rambutnya, bajunya nampak kesan perjalanan yang panjang, dan dia mengangkat tangan ibu-ibu memohon kepada Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Dia meminta dengan begitu bersungguh-sungguh, dengan tangannya, dengan doanya, dengan permintaannya. Memang nampak sepatutnya ijabah ataupun Allah kabulkan doa dia. Tapi kenapa Allah tak kabulkan? Dalam satu hadis menyebutkan bagaimana Allah kabulkan doanya sedangkan makannya yang haram, sedangkan minumnya yang haram, sedangkan pakaiannya daripada sumber yang haram. Subhanallah. Satu perkataan falyastajibu li menunjukkan pada syarat untuk doa itu diterima oleh Allah, kamu kena jadi orang taat dulu. Kamu tak boleh menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah, kemudian kamu doa, kamu nak, kenapa Allah tak makbulkan doa kita? Lama dah dia minta. Lepas tu dia nak kata pula, yelah Allah tak sayang kita. Dia berputus asa pula, kan? Bukan putus asa lagi, sangka buruk pula pada Allah. Waktu kau makan haram tu, masuk je mana-mana kedai, sebab apa? Tengah trend. Tak cari pula, tak selidik pula halal ke haram. Banyak tak ibu-ibu? Banyak. Sebab apa? Trend Korea punya food, Jepun food, samyang kan? Samyang kan? Makan, ibu-ibu makan. Tak boleh makan, orang tak boleh makan sebab pedas sangat. Takut saya tak tahu, tak beranilah. Sebabnya ada orang kata dia ada halal, tapi katanya senang kata kita bila syubhah tu kita letak tepi lah. Macam-macam ada sekarang, kan? Trend. Tak kenal dah anak-anak kita kuih talam. Kuih talam mana satu? Kuih talam tak kenal. Sushi? Ui, sebut satu-satu. Penuh beratur kedai sushi. Tak apalah, yang ada halal okey lah. Ada halal kita okey lah. Kadang-kadang yang tak ada halal pun bantai je. Apa dia punya tandanya? Saya makan sebab tu ada orang pakai tudung makan, kan? Saya pun tengok kan, orang pakai tudung makan. Tak ada halal dekat shopping complex, kan? Tak ada tanda halal. Relax dia orang makan. Lepas tu kau nak marah Allah, kata kenapa Allah tak makbulkan doa kau? Yang tak falyastajibu li. Kamu tak menyahut pun apa perintah aku. Jaga makan, jaga sumber pendapatan kita. Sebab dengan sumber pendapatan, dia akan datang pakaian, dia akan datang makan. Jaga apa benda yang kita perlu jaga, itu yang kamu kena lakukan untuk syarat doa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yu'minu bi, dan hendaklah kamu beriman kepadaku. Kamu percaya. Kamu jangan doa dalam keadaan kamu rasa teragak-agak. Ya ke? Allah boleh makbulkan ke? Ya ke? Doa kat mulut tapi hatinya tak berapa nak yakin sangat. Macam mustahil je Allah boleh makbulkan. Kalau yang ni memang awal-awal dah kena kick lah ibu-ibu, dah kena tendang dah. Sebab apa? Tak cukup syarat. Yang ni yang dah kena betulkan. Tak kata Allah ujibu da'watan da'i idza da'an. Kata Allah kabulkan setiap doa. Tapi kenapa tak makbul? Habis akak tak yakin, akak tak percaya, akak rasa sangsi kepada kemampuan Allah untuk kabulkan doa akak. Maka sewaktu akak doa tu, dalam hati tu, ya Allah, aku yakin kau yang menggerakkan awan, kau yang menjadikan alam ini terbentang luas, langit tinggi tanpa tiang. Setakat doa aku yang sikit ni apa sangatlah ya Allah. Yakin dengan kemampuan Allah untuk makbulkan doa kita. Baik, sikit lagi.
wal yu'minu bi, dan hendaklah kamu beriman, percaya sungguh, yakin sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hujung dia la'allahum yarushudun, la'allahum, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ibu-ibu, kami sebenarnya macam Cikgu Salina sebut tadi, kita ada menjadi part time juga kepada pengajar, tenaga pengajar Akademi Al-Baghdadi. Jadi kita memang ada satulah fokus saya dengan ustaz sendiri, ialah kepada tadabbur Quran ibu-ibu. Kita nak bawa supaya orang baca Quran dengan kefahaman. Berapa ribu kali kita baca ayat ni, betul tak? Nak tanya kan, surah Baqarah kan, kalau orang tu khatam setiap kali Ramadan, katalah daripada kecil sampailah sekarang 20 kali khatam, 20 kali baca ayat ni. Itu tak campur yang kita baca saja-saja ibu-ibu, tapi kita faham tak apa kita baca? Setiap perkataan itu ada makna, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kami buat satu slot. Slot ni nak kata betul lah cikgu, Kak Nomas pun tahu kan, kita buat online banyak waktu PKP. Jadi kita hidupkan ya, waktu semua orang duduk kat rumah, itulah bermulanya satu rancangan yang kami buat, Huda Al-Quran. Tajuk dia Huda Al-Quran, tapi tentang tadabbur Quran lah. Huda ni maksudnya ibu-ibu bagaimana kita mengambil petunjuk, mencedok petunjuk daripada ayat Quran. So kita baca dan kita nak cari juga apa Allah nak suruh aku buat ni. So kita nak tahu apa sebenarnya guideline, apa sebenarnya tips dalam Al-Quran ini yang Allah suruh aku beramal dengannya, yang kita boleh apply terus dalam kehidupan kita. Pada pukul 6 petang ibu-ibu, Isnin sampai Jumaat, ibu-ibu boleh buka sekarang kot dekat Facebook. Buka sekarang Facebook, cari Ustazah Nurul Hidayah. Keluar tak muka saya? Pukul 6 petang, 6 sampai 6.30. Kita buat setengah jam je. Live. Kita buat live. Jadi kalau yang dah lama-lama tu dia ada. So dia akan jadi recorded lah, boleh tengok balik. Sekarang ni kita memang sampai surah Al-Baqarah, ayat 200 lebih. 214 kalau tak silap saya. Saya buat Isnin sampai Jumaat. 5 kali lah seminggu. Sabtu Ahad je kita rehat. Isnin sampai Jumaat pukul 6 petang. Ibu boleh, kita buat dekat live TikTok juga. Cuma TikTok ni dia tak sama sikit lah. Facebook dia akan nampak lah yang recorded terus tu. Kalau TikTok live tu dah habis, dia tak keluar lagi dah, melainkan video-video yang kita potong pendek-pendek. Okay, so TikTok pun ibu-ibu boleh cari dekat TikTok DRL_ Ustazah Nurul Hidayah. DRL tu nama syarikat kami lah yang tadi cikgu baca tadi. So DRL besar _ Ustazah Nurul Hidayah. Ini dekat TikTok. Kita jemputlah ibu-ibu untuk sama-sama follow, untuk kita sama-sama asyik tengok orang joget je kan, tengok orang cedok-cedok jual makan kan. So, galik tu kalau tengok orang buat live FB live TikTok kan, galik tengok. Jadi sama-sama ibu-ibu kita berkuah di sana. Okey, so kami buat supaya kita dapat satu rasa petunjuk apabila kita baca Al-Quran. Ada perkara yang bukan baca sahaja sebagai ibadah, yang itu memang tujuannya, dan ada juga tujuan Al-Quran diturunkan sebagai hudal linnas, iaitu petunjuk kepada manusia. Okey, jadi ibu-ibu insya-Allah kita sama-sama follow dan membanjiri media sosial kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, dan itulah senjata yang sebenarnya tidak diingini oleh musuh Islam. Musuh Islam nak senjata dia supaya orang dengan Facebook buang masa, betul tak? Itu dia punya tujuan. Dengan Facebook orang jadi tak ingat Allah, kan? Dia lalaikan kita lah dengan nyanyi, kadang dengan baru-baru ni lawak superstar kan, lalai semua semua lalai. Tapi dia orang tak nak. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak ada perkara tersebut boleh kita guna melalui media sosial, iaitu apa? Membanjiri media sosial supaya orang makin ingat dengan Allah, orang makin kenal Allah, orang makin dekat dengan Allah. Yang ini yang kita mahu. Falyastajibu li wal yu'minu bih la'allahum. Kita sebut ibu-ibu ni kaedahnya,
Bila la'alla, mudah-mudahan. Tapi bila mudah-mudahan kalau kita untuk hamba, moga-moga lah macam tu ya, kita ni tak ada kudrat, maka mungkin akan jadi orang itu jadi ataupun tak jadi. Dia ada kebarangkalian lah. Tapi kalau la'allahum, iaitu apa? Semoga, mudah-mudahan itu datang dari Allah, maka dia seolah-olah menjadi satu jaminan kerana Allah Subhanahu Wa Taala berupaya. Kudrat Allah akan menjadikan, boleh menjadikan perkara tersebut. Kerana Allah lah pemilik segalanya. Jadi Allah kata apa? Kalau kamu buat apa yang aku cakap ni, iaitu 2 resolusi yang terakhir. Iaitu apa? Falyastajibu li, kamu turut perintah Allah, wal yu'minu bi, dan yakin dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, kamu akan dapat petunjuk. Yarshudun, pasti. Senang kata kalau untuk Allah pasti kamu akan mendapat petunjuk. Dengan syarat kamu buat tadi 2 syarat sebelum ni. Apa yang Allah suruh buat tu kamu buat, kamu akan dapat petunjuk. Baca ayat puasa. Ayat puasa ujung dia la'allakum tattaqun kan. Mudah-mudahan kamu takwa. Kadang ada orang terjemah ataupun mensyarah pada la'allakum tattaqun, mudah-mudahan ya, diharapkan kamu dapat menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau ikut kaedah apa yang telah ditulis oleh Imam Zarkashi di dalam kitabnya Al-Burhan fil Ulumil Quran, la'alla pada Allah ini pasti. Kalau kamu puasa, kalau kamu puasa betul-betul puasalah. Yang puasa mulut, puasa makan, puasa syahwat, kamu puasa telinga, puasa mata, puasa akhlak kamu akan menjadi orang bertakwa. Kamu pasti menjadi orang bertakwa. Tapi kenapa kamu tak dapat jadi orang bertakwa ni walaupun dah puasa? Sebab puasa makan. Mulut tak makan, mata baru pagi tengok makanan. Cari resepi. Last pergi bazar. Beria. Resepi bukan main kan. 24 jam dengan TV pun resepi. Sebab apa dia resepi kat TV? Saya cakap, apa salah yang pukul 10 dah tayang resepi dah. Kan? Dah pelik kita kan. Apa berbuka dengan air katira. Ini namanya nak terbangkan puasa orang ni. Kan? Pagi-pagi lagi Khairul Aming dah post kan. Saya terus, terima kasih Khairul Aming, unfollow terus. Tak boleh rosak puasaku. Kan? Mana-mana yang merosakkan puasa kita, tak ada mana lah. Puasa apa yang rosak? Nafsu makan itu sedap. Rasa sedap, boleh rasa sedap. Mata kita nak puasa. Sebab tu waktu dalam bulan Ramadan ni tak boleh ibu-ibu. Berapa orang kata berwangi-wangi ni. Kan, kita pasang. Saya dulu tak tahu kan. Sunnah. Pasanglah kan. Pagi-pagi Ramadan. Suami kata, dah kenapa awak ni? Cakap, sunnah kan Ramadan ni kan. Yang ni tak sunnah. Sebab apa dia? Akan menyebabkan berwangi-wangian. Pakai atar semua ni. Jadi suami tertarik. Baru tahu. Sama lah kita ibu, geng kita boleh save sikit. So, yang ni tak sunnah. Kenapa? Sebab nak suruh puasa ni. Puasa syahwat. So, apa-apa yang membawa kepada bersyahwat itu, ketutup dulu jalan dia. Kalau sampailah suami rasa tergiur dan sebagainya, dah makruh lah benda tadi. Boleh jatuh kepada haram pula, iaitu apa? Membatalkan puasa. Di pertengahan siang Ramadan. Subhanallah. Allah punya cara sangat cantik. Tinggal kita je nak ikut ke tak cara Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu-ibu, kalau siapa puasa betul-betul, pasti dia boleh dapat takwa. La'allahum. Kalau tattaqun tadi, la'allakum tattaqun. La'allahum yarshudun. Nanti kamu akan jadi orang yang benar. Kamu akan jadi orang yang betul, duduk kat jalan yang elok. Sebab apa? Kamu dah ikut dah apa Allah punya. Subhanallah, ajaibnya doa memerlukan seorang hamba ini. Yang pertama, ibu-ibu, menjaga kehidupannya. Tatkala kita berdoa, kita yakin Allah kabulkan doa kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang tangguhkan apa yang kita minta. Yang kita minta tu Allah tangguhkan. Ada 3 ibu-ibu bentuk pengkabulan doa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan mengikut yang Allah mahu, yang Allah suka.
Yang pertama, Allah bagi kabulnya itu dengan apa yang kita minta. Katalah ya, kita minta pen merah, Allah bagi pen merah. Dapat latu juga dapat. Ada bentuk kabul doa yang pertama. Kabul doa yang kedua, Allah kabulkan di dunia juga. Dalam masa yang terdekat. Mungkin tak lama, mungkin masa sebulan, 2 bulan. Tapi Allah bagi bukan dalam bentuk yang kita minta. Kita minta pen merah, tapi Allah bagi pen biru. Dapat tak? Dapat. Tapi Allah bagi yang lebih sesuai untuk kita. Allah tahu kita bukan cikgu Salina nak menanda kertas. Kita tak perlu pun pen merah, jadi kita perlu pen biru. Maka Allah bagi pen biru yang paling sesuai dengan diri kita. Kabul tak? Kabul. Lebih baik lagi. Dan kita menyangka doa kita tak makbul. Kita menyangka, apa ni dah doa, tunggu-tunggu tak ada, kan? Allah bagi lebih baik lagi. Patut kita, alhamdulillah, hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya pada masanya, dengan bentuknya, banyak mananya, Allah yang Maha mengetahui. Yang ketiga, daripada Allah memberikan sesuatu yang terus kepada kita di dunia ini, Allah tahan dulu, Allah bagi, tapi berbentuk sesuatu yang kekal di akhirat sana. Allah kabulkan, tapi Allah simpan bukan untuk sesuatu yang sementara, tapi sesuatu yang kekal. Apa yang dapat dekat akhirat, suatu khazanah setiap doa kita tadi, subhanallah. Maka kalau kita doa ibu-ibu, setiap satu yang kita doa tadi adalah sesuatu yang kekal, dia punya pahala dia, sebab dia adalah ibadah. Allah sebut tadi ya, dalam doa ini adalah satu jenis ataupun bentuk ibadah kepada Allah. Maka bila ibadah, ada dia punya ganjaran, ada dia punya pahala dia dekat akhirat sana. Dan dia punya istijabah pun ataupun pemakbulan doa itu boleh jadi Allah bagi terus secara cash di dunia, dan boleh jadi Allah tahan dulu sebagai suatu bond yang mana sekarang ni kita tak boleh dapat, tapi kita boleh tunaikan nanti di akhirat sana, sesuatu yang lebih abadi, lebih kekal. Terkejut nanti kita ibu-ibu kan, Loh, abang gebur rupanya. Ingat kata apa? Terkejut, bang gebur rupanya. Tapi dapat dekat akhirat. Terima kasih ya Allah. Dapat kat sana, dapat seterusnya. Dia dapat dekat dunia, habis dah lah. Pen merah tadi tu, kena banjir, kena kiamat, semua habis, tak ada dah. Tapi yang sana, boleh bawa. Yang sana menjadi saham kita, menjadi bekal kita. Subhanallah, alangkah cantiknya kehidupan kita kalau ada husnuzan, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai yang terakhir, ibu-ibu, sebelum saya buka soalan, ada juga tips-tips daripada syariat bagaimana nak mendapat doa yang mudah ataupun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya mencari waktu-waktu yang mustajab doa. Apa waktu mustajab doa? Subhanallah, Allah lebihkan sebahagian pada waktu berbanding dengan sebahagian pada waktu yang lain. Carilah ibu-ibu waktu 1/3 malam. Waktu itu langit terbuka, doanya terus diangkat tanpa hijab. Cari. Ini masa-masa yang dikira sebagai mustajab doa. So yang pertama masa, dan dalam masa ni pun ibu-ibu boleh senaraikan dah. Waktu hujan. Waktu hujan juga mustajab doa. Waktu apa lagi? Hari Jumaat, subhanallah, 1 saat pada hari Jumaat, yang mana saat itu saat mustajab doa, cuma kita tak tahu bila. Maka banyak-banyak berdoa pada hari Jumaat. Kaul yang paling rajih kata lepas asar. Hari Jumaat lepas asar, itu waktu. Ibu-ibu boleh senaraikan lagi, ada cari lagi waktu-waktu mustajab doa. Yang kedua, tempat. Tempat yang mana kalau tempat itu kita berada di sana, tempat itu Allah lebihkan untuk kita berdoa dan istijabahnya menjadi lebih lagi. Contoh seperti Arafah. Itu kelebihan siapa berdoa Arafah, insya-Allah Allah makbulkan. Siapa yang dapat ke sana, janganlah sibuk berselfie.
Hari ni yang apa trending ibu-ibu waktu kan dah 2 tahun orang tak pergi haji. Ui, trending dekat TikTok apa #Arafah. Depa ni pergi pergi berdoa ke? Pergi live kan. Tangan kanan pegang telefon. Oh ya Allah ya Allah. Aduh hai. Tempat bukan senang nak dapat kat situ kan. Bukan nak dapat kemuncak waktu ibadah. Di tempat yang subhanallah, yang makbul doanya, waktunya dan sebagainya. Jadi tempat ibu-ibu kalau kita dapat, jangan lepaskan peluang untuk berdoa. Kita berada di kota suci Mekah, kota Madinah Al-Munawwarah, dan dekat lagi pada tu kita berada di Multazam, di Raudah. Tu tempat-tempat yang mustajab doa. Kalau kita dekat Malaysia, kita berada di masjid. Ni tempat-tempat yang lebih dekat untuk dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berdoa. Berdoalah di tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang dekat di pandangan ataupun dalam sisi Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa. Itu nombor 2, iaitu tempat. Nombor 3, al-ahwal, iaitu keadaan. Nombor 3, antara kita nak mencari tempat ataupun tempat yang kita kata keadaan yang mana dimustajabkan doa, ada 3. Masa, tempat dengan keadaan. Apa keadaannya ibu-ibu? Keadaannya macam kita sebut tadi, keadaan orang yang sedang berpuasa. Tak kisahlah, musafir pun sama juga. Musafir, puasa. Tak kisah kamu berpuasa di mana, ataupun berpuasa wajib, ataupun berpuasa sunat. Keadaan puasa, doa. Kamu musafir dengan niat apa? Niat ibadah ataupun niat ziarah, dah doa. Keadaan kamu dizalimi, nombor 3. Ni masih duduk dekat dalam yang ketiga, iaitu keadaan. Kamu dizalimi, orang buat naya ke kita. Apa yang kita nak buat? Sedih, memanglah sedih buat naya ke kita. Guna waktu tersebut, iaitu doa orang yang dizalimi tidak akan ditolak oleh Allah. Kita nak doa apa ustazah? Doa biar dia celaka nak. Tak baik ibu-ibu. Tak baik. Rasulullah ajar kita doa. Tengok waktu Nabi SAW nak seru dakwah kepada warga Taif, dia disakiti, dia dizalimi. Apa Nabi pilih doa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah take granted, ambil peluang yang masa doa tu adalah doa yang dimakbulkan oleh Allah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan, ya Allah bagi hidayah pada mereka. So kita kalau orang zalim, kita belajar pada Nabi. Ya Allah, yang buat kita tadi, contohnya Kak Timah, bukan nama sebenar ya. Ya Allah bagilah hidayah pada Kak Timah tu. Sekali kita tengok, oh ya Allah, dia jadi soleh betul, soleha. Doa kita lah tu kan. Doa kita lah tu. Mudah-mudahan dia minta maaf kat kita, betul tak? Dia pulang balik apa benda masalah yang dia inaya kita tu. Ibu-ibu yang saya kasihkan, Allah gunakan keadaan tadi untuk kita mencari istijabah doa. Begitu juga doa seorang ibu kepada anak dia, seorang ayah kepada anak dia, iaitu doa antara doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hujungnya ibu-ibu, yang terakhir saya nak kongsikan ibu-ibu antara doa as-salihin, doa orang soleh. Allahu Akbar. Saya rasa macam satu benda yang sangat mahal. Dia doa apa ibu-ibu? Tadi kan kita nak minta Allah kabulkan doa kita. Jadi apa orang soleh? Orang para salihin ni doa, dia doa macam ni. Allahumma ja'alna mustajabud du'a. Allahumma, sama baik macam biasalah, Allahumma, lepas tu ij'alna. Tapi kan kalau kita sambungkan ja'alna kan, dia sambunglah sebab alif tu alif wasal. Ij'alna, perkataan kedua, Allahumma ij'alna mustajab lah. Macam lotion mustajab tu. Mustajab, iaitu yang dimakbulkan. Mustajab ad-doa. Mustajab ad-doa. Maksudnya, saya rasa ibu boleh terjemah tu. Apa maksud doa ni? Wahai Allah, jadikanlah kami, orang yang sentiasa yang
Ya. Sentiasa menjadi orang yang sentiasa dimakbulkan doa. Macam tu. Wahai Allah, jadikan kami, Allahumma ja'alna, jadikan kami daripada orang yang sentiasa dimakbulkan doa. Senang cerita kan? Dia doa atas doa. Kita nak semua doa kita tu Allah makbulkan. Kita doa yang paling ibu dia. Ya Allah, jadikan aku ini, orang kata, orang dulu-dulu mulut masin. Sebab tu kita selalu dengar orang-orang soleh tu, dia cakap apa pun jadi je. Kan? Macam masin mulut dia. Sebab dia ambil ibu doa ni. Ibu doa ni dia ambil. Jadi bila dia cakap apa-apa, dia minta doa ni kan minta kadang-kadang kita cakap ni pun sebenarnya doa. Sebab tu kena cakap baik-baik. Kan? Jangan cakap yang tak baik, sebab takut jadi makbul juga. Jadi kalau dah baca doa ni, kena jaga mulut sikit lah ibu-ibu ya. Mulut dia kena ada lesen sikit lah. Dia kena ada takaful sedikit, ada insurans sikit, takaful sikit, supaya sebab kita nak apa yang kita cakap tu Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan. Allahumma ja'alna mustajabud doa. Ini doa as-salihin yang dikongsikan oleh bekas mufti Diyarul Misriyah Dr. Ali Jum'ah rahimahullah, hafizahullah, masih hidup lagi sehingga hari ini. Subhanallah ibu-ibu, tu perkongsian yang saya rasa tak puas memang bila bercakap tentang sesuatu yang tidak ada perantaraan di antara kita dengan Allah, iaitu doa. Namun begitulah ya, yang bermula pasti akan berakhir ya. Tapi kita harap kita boleh bertemu lagi ibu-ibu ya. Kita kecek-kecek kat Norma lah kan. Kat Norma boleh berkumpulkan lagi kita pada hari ini. Ada orang daripada bukan fasa 1 ke? Ada, ramai yang bukan fasa 1. Masya Allah, Masya Allah. Tahniah, terima kasih semua. Saya buka ruang sikit. Ada 1 soalan, 2 soalan daripada ibu-ibu. Soalan yang tak berkaitan dengan tajuk pun tak apa. Kalau berkaitan dengan tajuk pun tak apa, tak ada masalah. Sila. Okey, sila Cik Puan kita. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah. Saya pilih ibu-ibu doa daripada surah Al-Baqarah juga, yang merupakan doa payung. Kita ada kongsikan doa payung ini dekat TikTok. Boleh tengok dia punya doa dia. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa maksur daripada Al-Quran. Doa yang Allah ajar. Yang mana sebahagian pada manusia dia hanya meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. Ayat sebelum pada itu ada manusia yang Allah kata dia hanya minta kebaikan dunia. Macam kita lah. Kalau ustaz datang, ustaz doakan anak saya 5A, doakan suami saya dapat naik pangkat, doa anak saya dapat kerja. Ni semua dunia. Semua dunia. Masalah aku saja minta doa dunia, tak masalah. Tapi kamu pernah tak minta syurga dengan Allah? Alhamdulillah kita minta. Tapi ada seorang syekh ni, dia kata, aku pergi sana sini, tak pernah orang datang pada aku minta, ya Allah ustaz tolong doa saya dapat syurga. Tak. Kita tak sama macam orang zaman dahulu. Seorang perempuan, cerita ni ibu-ibu ya, seorang perempuan tua ni, masa tu Nabi Musa AS nak keluar daripada kota Mesir, tapi tak boleh nak keluar dengan bawa 600,000 orang Bani Israel, nak bawa keluar sebab takut kena kejar dengan Fir'aun. Jadi keluar waktu malam, jadi tak boleh nak keluar, sesat, tak jumpa jalan. Rupanya dia orang kata ada benda tak settle ni. Pergi ke ujung kampung, jumpa dengan makcik tua. Makcik dah tua dah sangat. Makcik tu tahu apa benda yang tak settle. Oh, cerita dia masa tu sudah berjanji, Bani Israel sudah berjanji, kalau kamu nak keluar pada kota Mesir, kena bawa sekali jenazah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi makcik dia kata, makcik dia yang tahu dekat mana tempat dia. Tolonglah makcik. Nabi Musa kata,
tolong tunjuk, kami nak keluar ni, kami takut nanti kena dengan Firaun, tak jadi kami punya misi ni. So, makcik ada satu, makcik boleh tunjuk kat mana, tapi makcik ada satu syarat. Syaratnya apa? Tolong doakan untuk makcik. Subhanallah. Ibu-ibu doa, dia minta doa. Okeylah makcik, kira satu samalah, saya doakanlah untuk makcik. Makcik nak doa apa? Macam tu. Makcik nak doa satu je. Minta ke Allah, makcik nak jadi jiran kamu kat syurga. Jiran Nabi Musa. Nabi Musa aku pun tak tahu macam mana nak doa untuk makcik pula. Tapi Allah bagi ilham, doakan untuk makcik untuk menjadi jiran kamu syurga. Persoalannya ibu-ibu, tingginya doa makcik ni. Apa permintaan makcik ni? Iaitu dia minta apa? Dia minta sesuatu yang di akhirat sana, bukan dekat dunia. Boleh kita nak minta dunia, tapi ada tak kita minta akhirat juga? Ya Allah, jadikan aku daripada orang yang boleh minum air telaga Kautsar. Ya Allah, jadikan aku orang yang boleh melintas di titisan sirat itu dengan sepatas kilat. Ya Allah, jadikan aku orang yang boleh masuk syurga tanpa hisab, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku ni, ya Allah, orang yang tak susah nak cari orang, nak settlekan masalah hutang pada waktu pada mahsyar nanti yang sangat mencabar. Pernah tak kita doa macam tu? Kalau kita doa macam tu, maksudnya kita sudah berdoa dunia dan akhirat. Apa dia dunia? Ibu-ibu nanti boleh tengoklah, saya tak nak ni. Sila ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi macam mana nak rasa malu rasa malu dengan Allah. Perasaan tu sangat indah untuk kita rasai. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak rasa perasaan tu. Jadi bila dia tak rasa perasaan tu, dia akan overconfident. Dia akan, ya Allah bagi aku syurga, tapi ya Allah, perbuatan semua menuju ke neraka. Cantik sangat bila kita rasa itu. Yes. Ya Allah, Cikgu Salida dah dapat dah. Belum saya cakap lagi, Cikgu Salida dah dapat dah. Ya. Di sinilah suatu keseimbangan di antara dua rasa. Iaitu apa? Satu rasa yang ibu rasa tadi itu khauf. Ada satu rasa lagi namanya rajak. Iaitu mengharap, harapan. Nabi SAW ialah orang yang paling sempurna dalam menyeimbangkan di antara khauf dan roja ini sehingga menjadi 100% sini, 100% khauf dan 100% roja. Paling sempurna. Dan kadang-kadang kita ternaik sebahagian dan terendah sangat pada sebahagian. Bila dia jadi begini, dia akan jadi, contoh khauf kita tinggi, tapi rojak kita rendah, kita akan rasa tak layak lah ya Allah. Sebab apa? Kita rasa dosa kita menggunung. Dan kita dalam masa yang sama sebenarnya kita merasai rahmat Allah itu sedikit. Sebenarnya yang itulah. Jadi macam mana kita nak bagi yang ni turun bawah dan dia jadi seimbang. Tak apalah, tak dapat 100% ni, 100% ni pun tak dapat, tak apa. 50-50 pun okey. Dapat 50-50 pun dah cantik dah. Dan di sinilah memerlukan kepada kita untuk membaca ayat-ayat Allah yang berbentuk rahmah. Membaca kisah-kisah Allah yang membentuk bagaimana Allah punya rahmat ausa'. Allah punya rahmat lebih luas berbanding dengan balasan. Berbanding dengan iqab Allah itu lebih sedikit berbanding dengan rahmat Allah. Ibu-ibu kalau baca pada kalau tak silap saya ya, Sahih Bukhari yang hujung sekali. Sahih Bukhari, hadis dalam Sahih Bukhari yang hujung sekali ada satu zikir, tapi saya tak ingat zikir dia, pada kita boleh cari ibu-ibu ya. Dia punya fadilat zikir itu disebutkan, kalau hamba ku baca zikir ini, aku akan hapuskan segala dosa walaupun sebanyak pasir ataupun buih di lautan. Apa petunjuk daripada hadis tersebut? Petunjuknya nak kata kamu punya dosa kamu rasa menggunung dah, tapi Allah punya rahmat sangat luas,
lebih banyak lagi berbanding dengan dosa yang kamu buat. Hamba itu tatkala dia berdosa, Allah Subhanahu Wa Taala tahu kenapa, itu memang manusia. Itu memang fitrah manusia, tak lepas pada dosa. Tapi yang Allah sangat-sangat kagum apabila hambanya memohon keampunan tatkala dia mengetahui dan mengaku dosa yang dia telah lakukan. Mudah-mudahan tindakan yang boleh kita buat sama-sama iaitu mencari ayat-ayat Allah yang merupakan rahmat Allah dan juga hadis-hadis supaya membina rojak kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, soalan yang kedua dan yang ketiga ada, kalau ada silakan. Yang ketiga, Ustazah bila nak habis? Terima kasih. Sila cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lebih kepada bukan yang menjawab tadi itulah. Saya lebih kepada yang pertama, iaitu bersetuju dengan apa-apa sahaja yang datang daripada para ulama, walaupun tidak macam ni, tidak dilakukan. Itulah macam ibu kita kata, kau tahu ke kan Nabi buat ke tak? Macam tu. Tapi yang mereka dakwa begitulah, ya, Nabi tak buat. Jadi kita buat apa yang Nabi buat je, macam tu. Saya tidak ke arah itu. Saya ke arah yang pertama, iaitu apa yang para ulama buat tidak lari sebenarnya daripada apa yang Nabi buat. Dan ilham yang diberikan oleh karamah, ilham, kelebihan, kurniaan kepada setiap manusia ni kadang-kadang berlainan. Ada orang yang rohnya boleh berjumpa dengan Nabi sehingga dia mendapat petunjuk daripada Nabi itu daripada mimpi dia, daripada pesanan-pesanan Nabi yang Nabi tidak akan diserupai oleh iblis ataupun syaitan di dalam mimpi dia, dan Nabi ajar begini-begini. Dan perkara itu sangat kuat ibu-ibu di kalangan orang ahli sunnah wal jamaah. Kita menerima kebanyakan daripada amalan-amalan yang kita lakukan ada sandarannya. Dan adakah ulama tadi dia buat sesuatu dengan hawa nafsu? Taklah kan, pastinya dia pun buat dengan petunjuk-petunjuk yang ada daripada Quran, ada daripada hadis, ada daripada tok guru dia, ada silsilah dia, ada berkat dia. Jadi pada nombor-nombor, pada jenis-jenis amalan, susunan-susunan, zikir, semuanya ada dia punya rahsia. Dan Allah nak buka pintu ni bukan pada semua orang, tapi Allah buka pintu pada orang yang Allah nak, orang yang Allah pilih. Kita pula di zaman ini mungkin pintu-pintu itu terbuka melalui orang yang kita kenal, sama ada ulama di Malaysia ataupun ulama di Indonesia. Tak ada masalah untuk kita beramal dengannya, asal niat kita baik dan amalan yang kita buat tadi tidak bercanggah dengan syariat, okey. Jangan pergi suruh memuja pula kan. Yang tu dah tak boleh lah nak buat. Tapi kalau suruh baca Al-Fatihah, apa masalahnya? Suruh baca Yasin, apa masalahnya? Kan? Suruh baca Qul Huwallah, apa masalah? Tak ada masalah. InsyaAllah ibu-ibu, semuanya itu ada dia punya silsilah yang bersambung dengan Nabi SAW di dalam beramal. Baik. Sekadar itu dahulu untuk sesi soal jawab kita. Saya menggunakan ruang yang diberikan pada hari ini untuk saya rasa tak ibu-ibu? Seronok tak sekarang? Sebab apa seronok? Dekat dengan Maulidul Rasul. Subhanallah. Saya rasa tak tahu nak kata macam mana, rasa gembira sangat. Dah mula dah saya tengok dah ada majlis-majlis berselawat yang dilaksanakan untuk mengingati kelahiran Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ibu-ibu kita nak popularkan apa sahaja sunnah. Antaranya kalau ibu-ibu tengok tadi, ini pun adalah sunnah, iaitu apa? Kita mewangikan rumah kita. Bila kita nak sambut Maulidul Rasul, kalau boleh kita raikan dengan sesuatu yang fizikal
sesuatu yang dalaman, ya, itu sudah pasti sambutan. Nama pun sambutan kan. Tu yang orang buat macam-macam kain rentang sambutan, selamat menyambut Maulid Rasul dan sebagainya. Jadi saya ada bawa juga ibu-ibu. Saya bawa bekas dia. Bekas ni ada kita jual kat luar sana. Bekas ni, lepas tu ada dia punya arang pun ada. Arang dia kalau yang saya punya ni warna-warni lah. Ini warna-warni. Tapi yang kat depan ni tak warna-warni lah, ya. Ni arang macam ni. Lepas tu ada juga lighter, ada dia punya bahur. Bahur dia macam saya tunjuk tadi tu. Ni bahur dia. Jadi macam-macam, ada yang daripada Al-Haramain, daripada Mekah Madinah. So ibu-ibu boleh dapatkan di luar sana. Yang ni katalah kalau nak bakar kat bekas biasa pun boleh lah. Cuma biasanya kalau orang Arab dia akan bakar dekat tempat yang ni sebab dia api, dia bara. Kalau nak tidur malam, make sure simbah air dulu. Takut dia, kita tak perasan kan. So kalau ada yang terbuka pun ada satu set. Kita ada satu set semua sekali. Satu set tu RM85. Dah ada dah semua. Tapi kecil lah, dia tak adalah besar macam ni. Yang tu dia tak bertutup. Kalau ada anak kat rumah pakai yang bertutup ni, ni pun ada juga, ada jual kat luar sana. Okey, ini dari sudut nak wangikan rumah. Nak wangikan diri, kita bawa juga perfume daripada Mekah Al-Haramain. Memang wangi. Nak rasa, siapa nak rasa? Dia macam ni, dia ada kotak dia. Memang comel ibu-ibu. Saya minta Hanis ni kan, apa, ibu-ibu boleh bau. Malam dah mandi pun dia tak hilang. Dahsyat tak dahsyat. Kita yang kat Malaysia baru pusing mall, tadi dia letak pusing mall dah hilang dah. Kan? Dia memang sangat party lah. Sebab kita pun tahu minyak wangi daripada Mekah Madinah, subhanallah, memang sangat-sangat pure. Ibu-ibu boleh rasa dan boleh dapatkan. Kalau orang lelaki boleh, orang perempuan pun boleh. Memang sangat. Bila dah ada wangi tu, selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita bawa juga makanan, iaitu makanan-makanan sunnah Nabi SAW. Okay, yang ini minyak zaitun. Minyak zaitun ibu-ibu yang terbaik daripada Palestin. So kalau nak naik kereta api pula, naik kapal terbang payah juga ni. Yang ni RM50 saja ibu-ibu. RM50. Siapa hari ni beli campur-campur lebih pada RM200, kita bagi 10%. 10% sempena Maulid Rasul. Biasanya kita tak bagi. Maulid Rasul saja kita bagi. Okey. Minyak habatus sauda ini daripada Turki. Minyak habatus sauda untuk apa? Anak saya pun tengah batuk juga. Saya letaklah minyak habatus sauda yang lain tau. Jenama lain adalah kat rumah saya. Saya letak kat dadanya. Sebab saya biasa pakai yang saya punya sendiri. Dia tak baik ibu-ibu. Saya tak tahu sebenarnya minyak habatus sauda ni, dia cara pemprosesan tu ada yang campur betul. Ada yang campur. Yang kami ambil pada Turki ni, subhanallah, dia orang kata satu surau dah bau dah wangi. Kan? Wangi tak ibu-ibu? Wangi sangat kan? Memang rasa macam tenang. Dia punya wangi dia tu rasa ke dalam. Dia ni bagus untuk batuk. Kalau batuk baby kan, budak kecil, saya nak makan ubat je, sapu je. Sapu dekat dada ni sampailah dekat tengkuk ni, belakang, sapu depan. Insya-Allah. Baby kan kadang-kadang baru lahir pun dah kena batuk, doktor memang tak akan bagi ubat. Sapu. Anak-anak kita pun sapu. Alhamdulillah. Abang tu batuk, saya tak bagi makan ubat batuk, sapu ni, lepas tu bagi dia makan madu. Madu kita bawa daripada Yaman ibu-ibu. Kita semua international. Kita ambil Malaysia, kita ambil international. Madu paling kuat madu Malaki, ni nombor 1, permaisuri. Malaki ni permaisuri. Ni nombor 1. Tengok warna dia. Memang sangat pekat. Kalau masuk air biasa ni dia tak cair. Kena pakai suam sikit. Baru dia ni. Kalau tidak dia berketul macam tu. So madu Malaki, orang mengandung jangan makan. Nak mengandung baru makan. Dia sangat kuat ibu-ibu. Madu Malaki ni bekas lama lah. Bekas lama.